Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, malam yang kita masih lagi berada di dalam bulan yang mulia dan juga hari yang mulia, itulah masih lagi di dalam Ayyam Tashriq. Hari yang kata Nabi SAW, Ayyam Tashriq, Ayyam Akl wa Syurb wa Zikrullah. Ayyam Tashriq, Aiduna Ahlul Islam. Kata Nabi SAW, hari-hari Tashriq, iaitulah 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ini adalah hari-hari yang mana disyariatkan untuk kita makan dan minum, dan disyariatkan kita untuk zikrullah, memperbanyakkan ingatan kita dan ucapan kita untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah juga di dalam hadis Nabi SAW, Ayyam Tashriq ini disebutkan oleh baginda SAW, Aiduna Ahlul Islam, perayaan kita umat Islam. Yang mana bila Nabi SAW menyebutkan perayaan kita, maka sudah tentulah ianya perlu diraikan dengan penuh kesyukuran, dengan ketaatan, dengan melakukan amal ibadat yang telah disyariatkan kita. Antaranya banyak berzikir selain daripada korban, zikrullah, dan juga makan dan minum dengan penuh kesyukuran. Baik, pada malam ni sama sekali ana ucapkan jazakumullahu khairah pada pihak Akademi Sunnah yang mana menjemput untuk kita sama-sama berkongsi ilmu pada malam ini. Jazakumullahu khairal jazak. Mana pada malam ini insya-Allah kita nak bincangkan satu tajuk, yang mana asalnya tajuk ini adalah potongan ayat Al-Quran, potongan daripada kalam Tuhan kita, kalam Rabbil Alamin, yang mana ianya adalah potongan daripada ayat dalam surah Az-Zariyat, surah Az-Zariyat ayat yang ke-22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu terdapat rezeki kamu, dan terdapat juga apa yang telah dijanjikan kepada kamu. Jadi daripada ayat ini kita memilih tajuk kita pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, memberkati usia kita, memberkati hari kita, memberkati waktu kita untuk mengambil keberkatan dan manfaat daripada potongan ayat ini, insya-Allah. Baik. Jadi kita mulakan dengan melihat
pada ayat yang kita nak bincangkan ini, itulah kita nak lihat dahulu tafsiran ulama berkenaan dengan ayat wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itulah terdapat rezeki kamu. Dan juga terdapat apa yang telah dijanjikan kepada kamu. Jadi itu adalah terjemahanlah. Kita nak lihat apa yang diungkapkan oleh para ulama di kalangan mufassirin. Iaitulah apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, menyebutkan wa fis sama'i rizqukum, yaqulu ta'ala dhikruhu wa fis sama'i al-mataru wal-thalj alladhani bihima takhruju al-ardu rizqakum atau tukhriju al-ard rizqakum wa qutakum min at-ta'ami wath-thimar wa ghairi dhalik. Iaitulah yang dimaksudkan dengan wa fis sama'i rizqukum, dan di langit itulah adanya rezeki kamu. Antara tafsiran yang ditafsirkan oleh para ulama, iaitulah merujuk kepada al-matar, yakni hujan. Ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ad-Dhahhak, ditafsirkan oleh Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair, dan juga Al-Hasan Al-Basri. Dan ramai lagi di kalangan ulama salaf. Sebab itu dimaksudkan dengan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Antaranya adalah yang dimaksudkan dengan wa fis sama' ay matar. Yang di langit adanya hujan. Hujan. Baik. Dan kalau kita lihat di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Al-Hafidh Ismail ibn Kathir Dimashqi Al-Syafi'i rahimahullah, beliau mengungkapkan berkenaan dengan tafsir ayat ini, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Iaitulah kata beliau, wa fis sama'i rizqukum yakni al-matar. Sama juga macam apa yang diungkapkan oleh Ibn Jarir At-Tabari. Di langit itu adanya rezeki kamu. Yakni di langit itu merujuk kepada hujan. Wa ma tu'adun yakni al-jannah. Apa yang dijanjikan kepada kamu, iaitulah syurga. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu adanya rezeki kamu, maknanya hujan. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan untuk kamu, maknanya syurga. Al-jannah. Dan ini diungkapkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, turjumanul Quran, dan juga muridnya Mujahid Ibn Jabar Al-Makki, dan ramai lagi di kalangan ulama salaf. Dan diungkapkan juga oleh para ulama tafsir, antaranya Ibn Kathir, iaitulah perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan, qara'a wasilunil ahdabu hadhihi al-ayah wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ini Sufyan Ats-Tsauri dia nak cerita dekat kita tentang satu pengalaman seorang ulama di kalangan salafus salih yang bernama Wasil Al-Ahdab. Wasil ibn Hayyan Al-Ahdab Al-Asadi Al-Kufi, yang wafat dalam tahun 120 Hijrah, dan kedudukannya adalah thiqatun thabt, seorang ulama yang thiqah. Wasil ibn Al-Ahdab membaca ayat ini, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dibaca ayat ni, tajuk kita ni. Dan di langit itu adanya rezeki kamu, dan apa yang dijanjikan, wa ma tu'adun, apa yang dijanjikan kepada kamu.
Faqala, kata beliau, ala inni ara rizqi fis sama' wa ana atlubuhu fil ardi. Ketahuilah, sesungguhnya aku melihat rezekiku berada di langit. Ala inni ara rizqi fis sama'. Ketahuilah bahawasanya sesungguhnya aku melihat rezekiku di langit. Wa ana atlubuhu fil ardi, dan aku mencarinya di muka bumi. Fadakhala kharibatin atau fadakhala kharibah famakatha fiha thalathan la yusibu syai'an. Diceritakan oleh Wasil ibn al-Ahdab ini. Beliau masuk ke satu tempat. Pada suatu hari beliau masuk ke satu tempat runtuhan. Kharibah ni maksud tempat yang tak ada apalah. Runtuhan bangunan macam tu. Yang tak ada apa. Famakatha fiha thalathan la yusibu syai'an. Maka dia mungkin terperangkap dalam runtuhan tersebut. Wallahu ta'ala alam apa cerita panjang dia, apa cerita detail dia tak diceritakan, tetapi kemungkinan dia terperangkap ataupun tersesat ataupun tersesat di kawasan runtuhan. Allah Ta'ala alam, mungkin ada kesan peperangan dan sebagainya. Kharibah, dia masuk dalam tempat yang runtuhan. Kharibah. Famakatha fiha thalathan la yusibu syai'an. Dan dia menetap di tempat itu selama 3 hari. Maknanya mungkin dia tak boleh nak keluar ataupun dia cari jalan, tersesat, ataupun ada halangan tertentu yang menyebabkan dia tertahan di tempat runtuhan tersebut selama 3 hari. La yusibu syai'an. Dan dia tak dapati apa-apa yang boleh dia makan. Falamma an kana fil yawmi tsalithi idza huwa bidawkhalata min rutab. Dan pada hari yang ketiga, tiba-tiba Wasil ibn al-Ahdab rahimahullah, Wasil ibn Hayyan al-Ahdab, beliau melihat adanya dawkhalah min rutab. Dawkhalah ni maknanya bekas yang diperbuat daripada daun pokok kurma. Pokok kurma ataupun tamar, dan diisi di dalamnya rutab. Di bekas lah, dia nampak ada satu bekas yang dipenuhi dengan rutab. Ni kurma lah, kurma basah. Rutab. Wa kana lahu akhun ahsanu niyatan minhu. Dan ada satu saudara, seorang lagi datang. Kebetulan ada seorang lagi saudaranya, yakni saudara se-Islam, datang dan dia lebih baik niatnya. Wa kana lahu akhun ahsanu niyatan minhu. Maknanya kedua-duanya mereka ada niat yang baik, mereka adalah orang yang baik, mereka tidak bersangka melainkan bersangka baik kepada Tuhan mereka. Fadakhala ma'ahu fasarata dawkhalatain. Maka saudaranya tadi masuk bersama dengan Wasil ibn al-Ahdab, maka mereka mendapati ada 2 bekas yang berisi di dalamnya rutab. Falam yazal dhalika da'buhuma hatta farraqa al-maut bainahuma. Maka sentiasalah keadaan mereka sedemikian, maknanya Allah Ta'ala memberi rezeki kepada mereka sehinggalah mereka dipisahkan dengan kematian. Baik. Jadi kisah ini diungkapkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah di dalam tafsir. Demikian jugalah ramai lagi di kalangan ulama tafsir yang mengungkapkan pada tafsir mereka pada ayat ini. Baik. Jadi nak bagi tahu dekat kita tentang bagaimana kefahaman ulama salaf tentang ayat ini. Dan mereka memperbaiki dan mereka memperbaiki niat mereka, memperbaiki keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka ditimpa kesusahan. Sebab itu Wasil ibn al-Ahdab rahimahullah, kisah ini sering diungkapkan oleh ulama tafsir ketika mereka membahaskan tentang ayat ini. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Baik. Jadi kalau kita tengok balik ayat ini, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Kalau kita lihat di dalam Ma'alimut Tanzil oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah. Ketika mentafsirkan ayat ini, kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, wa fis sama'i rizqukum,
di langit, dan di langit itu adanya rezeki kamu. Kata Ibnu Abbas, Mujahid dan Muqatil, yakni al-matar alladhi huwa sababul arzaq. Maknanya hujan yang menjadi sebab kepada rezeki. Yakni hujan yang menjadi sebab kepada rezeki. Yakni hujan yang turun yang mengairi dan mengairi tanaman-tanaman dan makanan-makanan ruji kamu. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepada kamu. Kata Ata, minat thawabi wal iqab, iaitulah ganjaran, pahala dan juga hukuman. Kata Mujahid bin Jabar al-Makki rahimahullah, minal khairi wasyarr, sama ada kebaikan ataupun keburukan. Kata Ad-Dhahhak, wa ma tu'adun minal jannati wan nar, apa yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada kamu itu ialah syurga ataupun neraka. Baik. Jadi itu diungkapkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah. Baik. Kemudian kalau kita lihat pula di dalam tafsir As-Sam'ani. Tafsir As-Sam'ani. Tafsirul Quran oleh Imam As-Sam'ani, kata beliau, wa fis sama'i rizqukum, dan di langit itu adanya rezeki kamu, ai al-matar. ويقال إن مع كل قطرة مكتوب رزق فلان. Baik. Kata beliau, wa fis sama'i rizqukum, maknanya hujan, dan dikatakan, yakni oleh para ulama salaf, inna ma'a kulli qatrah maktubun rizqu fulan. Setiap titisan, qatrah, yakni titisan air hujan, satu titis air hujan telah tertulis rezeki fulan, rezeki alan telah tertulis. Maknanya bila hujan turun, setiap titisan hujan itu telah tertulis padanya, ini rezeki fulan, ini rezeki fulan dan rezeki alan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma tu'adun, kata Ata, at-thawab wal iqab, iaitulah pahala dan juga hukuman. Al-thawab yakni ganjaran, pahala, wal iqab yakni hukuman. Baik. Dan disebutkan oleh sebahagian ulama lain, dikatakan apa? Wa fis sama' wa fi li sama'i rizqukum, aw wa fi la sama'i rizqukum, ay taqdiri rizqukum. Datang juga dalam tafsir ulama salaf, makna ayat ini, di langit itu telah tertulis takdir rezeki kamu. Di langit mana? Secara spesifiknya di langit yang ketujuh lah, di atas, langit yang ke atas sekali, iaitulah di arash, di atas arash Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala sesuatu. Maknanya kerana apa? Qadar itu adalah qudratullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Maknanya bila kita kata kita beriman dengan qadar, kita beriman dengan takdir, maknanya kita beriman dengan ketetapan. Antara yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki kita. Ini makna ayat ni. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Jadi wa fis sama'i taqdiri rizqikum. Yani ketetapan akan rezeki-rezeki kamu telah tertulis. Yakni di Lauh Mahfuz, di atas langit yang ketujuh. Baik. Jadi itu kalau kita tengok dalam tafsir As-Sam'ani. Baik. Kemudian kalau kita buka di dalam tafsir As-Sa'di, Taisirul Karimur Rahman, di tafsir Kalam Al-Mannan. Baik. Wa fis sama'i rizqukum ay maddatu rizqikum. Di langit itu adanya rezeki kalian, rezeki kamu. Maknanya segala maddah, segala sumber ataupun segala asbab dan juga segala asas rezeki kamu itu telah tertulis. Minal amtar wa sunufil aqdar, sama ada daripada hujan-hujan dan juga
Sunufil aqdar maknanya jenis-jenis takdir yang telah ditentukan. Antaranya rezeki. Kita nak bincang tentang rezeki. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkenaan dengan ketetapan dan penulisan rezeki oleh malaikat yang menjadi wakil yang telah menulis dan menetapkan rezeki. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketika kita berada di dalam perut ibu kita. Jadi antaranya rezeki. Dan kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ar-rizqu ad-dini wad-dunyawi. Rezeki di sini ialah rezeki agama dan juga rezeki berbentuk duniawi. So kat sini kita tengok macam mana ulama tafsir membahagikan rezeki kepada rezeki ad-dini. So maksudnya ada dua pembahagian rezeki. Ar-rizq ad-dini. Dan ar-rizq ad-dini maknanya ukhrawi. Rezeki akhirat. Wad-dunyawi yakni rezeki di dunia. Baik, wa ma tu'adun maknanya al-jaza'u fid dunya wal akhirah. Apa yang dijanjikan kepada kamu iaitulah balasan di dunia dan di akhirat. Fa innahu yanzilu min indillah kasairil aqdar. Sesungguhnya ianya diturunkan daripada sisi Allah seperti mana takdir-takdir yang lain. Seperti ajal kita, seperti nasib kita, sama ada celaka atau bahagia. Rezeki kita sama. Seperti takdir-takdir yang lain. Ketetapan takdir yang lain. Baik. Dan kalau kita lihat lebih umum, sebab tu kalau kita buka di dalam tafsir Al-Quranil Karim oleh Syekh Muhammad bin Saleh Ibn Utsaimin, kalau kita tengok kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan wa fis sama'i rizqukum ay al-matar wa summiya al-matar rizqan li'annahu sababun li rizq. Di langit itu ada rezeki kamu, maknanya hujan. Kerana apa? Hujan itu adalah sebab bagi rezeki kamu. Bila turunnya, Allah Ta'ala turunkan hujan, maka akan keluarlah daripada hujan itu segala tanaman akan tumbuh yang akan menjadi mata'an lana wa li an'amina, yang akan menjadi makanan ataupun menjadi rezeki kita yang untuk kita jadikan sebagai bekalan dan juga untuk binatang-binatang ternakan kita. Wa hadza rizqun, dan ini rezeki. Kemudian dalam kalau kita tengok Imam Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan lagi ayat ini wa fis sama'i rizqukum ditafsirkan dalam surah Ghafir ayat 13. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Maknanya dalam ayat yang lain ada ayat yang lebih jelas. Makna menyebutkan daripada langit itu kami turunkan bagi kamu daripada langit itu rezeki. Kemudian satu lagi yang terlupa nak sebut berkenaan dengan antara tafsiran ulama salaf berkenaan dengan ayat wa fis sama'i rizqukum sama dengan ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sama dengan ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Maknanya dalam surah Al-Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Itu penjelasan ayat. Tidak ada sesuatu pun di kalangan binatang yang melata di atas muka bumi, makhluk-makhluk yang melata di atas muka bumi, yang bergerak di atas muka bumi, melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya, Allah lah yang menanggung rezekinya. Dan Allah mengetahui tentang tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Dan semua itu telah tertulis, telah ditetapkan, telah ditakdirkan, telah ditulis di kitab yang nyata, iaitulah Lauhul Mahfuz. Ini maknanya lebih jelas kepada kita. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, maknanya sama macam dalam surah Hud ayat 6, sama juga macam surah
Ghafir ayat 13. Jadi kita nak faham, macam mana nak faham ayat ni, wa fis sama'i rizqukum. Kalau kita faham ayat ni, kita kena faham macam mana kita faham ayat dalam surah Hud ayat 6 dan juga surah Ghafir ayat 13. Maknanya kalau kita faham surah Hud ayat 6, kita faham surah Ghafir ayat 13, kita faham ayat ni. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan kita akan jelas lagi apa makna ayat ini sebelum kita akan berpindah pada hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang konsep rezeki yang perlu kita faham dan yang perlu kita jadikan sebagai asas pegangan kita sebagai seorang Muslim. Baik. Kata Syekh Utsaimin lagi dalam tafsirnya, wa fis sama'i rizqukum. Dikatakan di sini, wa yumkinu an naqul inna rizqal ladzi fis sama'i a'ammu min dhalik. Dan mungkin kita boleh katakan di sini, sesungguhnya rezeki yang turun ataupun rezeki yang ada di langit itu lebih luas, lebih umum berbanding hujan. Maknanya tak terbatas kepada hujan semata-mata, kerana hujan itu adalah satu sebab. Faqat yuqal inna fis sama' rizquna minal matar. Baik, kita katakan tadi, ulama tafsir sebutkan di langit itu adanya rezeki kamu, maknanya hujan. Wa ma kataballahu lana fil lawhil mahfuz minal masalih wal manafi'il jasadiyah min amwal wa banin wa ghairi dhalik. Bahkan lebih umum, bukan setakat hujan. Bahkan di langit itu sudah ada ketetapan dan penulisan yang telah ditetapkan untuk kita, iaitulah yang takdir yang telah ditulis di Lauh Mahfuz, iaitulah di langit yang ketujuh. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis-hadis dan athar yang sangat banyak, iaitulah apa? Tertulis di sana daripada masalih, yakni kebaikan-kebaikan kita, wal manafi' dan juga manfaat-manfaat al-jasadiyah yang bersifat jasad, sama ada harta benda, anak pinak dan selainnya. Fayakunu hadha al-qawl ashmal wa am. Kata Syekh Utsaimin, maka menjadilah tafsiran ini lebih syumul dan lebih umum. Sebab tu kat sini kita nak sentuh sikit faedah tentang faedah tafsiriyah lah. Syekh Utsaimin, wa'lam annahu yanbaghi an yura'iya al-mustadillu bil Qur'ani was sunnah an yura'iya qa'idatan mufidah. Maka tahuilah, menjadi tanggungjawab yang sepatutnya bagi seseorang yang nak berdalilkan dengan Quran, yang nak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, As-Sunnah sebagai petunjuk, dia meraihkan kaedah yang sangat berfaedah ini, iaitulah apa? Idza fassarna an-nas al-Qur'ani aw an-nabawi, idza fassarnahu bima'na aqal wa fassarnahu bima'na a'am. Bila kita nak tafsirkan nas Al-Quran dan Sunnah, ataupun nas Al-Quran ataupun nas An-Nabawi, yakni sunnah, maka bila kita mentafsirkannya dengan makna yang minimum, dan kita juga tafsirkannya dengan makna yang lebih umum. Baik, kemudian didatangkan satu soalan. Fa ayyuhuma na'khudh? Kat mana kita nak ambil? Kalau kita tafsirkan rezeki tadi dengan hujan, itu yang lebih terbatas kan. Kalau kita tafsirkan dengan lebih umum, mana satu yang kita nak ambil? Kata Syekh, na'khudhu bitsani bil a'am. Kita ambil yang kedua, tafsiran yang lebih umum. Kenapa? Li'anna al-a'am yadkhulu fihi al-akhas wala 'aks. Kerana yang lebih umum itu akan masuk padanya yang lebih khusus, dan tidak berlaku sebaliknya. Maknanya kalau kita ambil tafsiran yang sebut tentang umum, yang lebih umum, iaitulah yang sebagaimana Syekh katakan tadi, wa fis sama'i rizqukum, di langit itu adanya rezeki kamu, maknanya bukan terbatas pada hujan, tetapi segala masalah,
segala maslahat, segala kebaikan duniawiyah, jasadiyah, min amwalin wa banin, daripada anak-anak dan harta benda kita. Kesemuanya masuk. Kenapa? Kerana semuanya telah tertulis. Nampak? Wa fis samai rizqukum. Dan kata Syekh lagi, Allahumma illa idza dalla dalil ala annahu khasun fa hadha yuttaba'u fihi dalil. Kecuali kalau ayat itu ditunjukkan dengan dalil yang lebih khusus, maka hendaklah diikuti dalil tersebut. Tetapi jika ianya tidak ada dalil yang khusus mentafsirkan ayat itu dengan khusus, maka diambillah yang lebih umum itu. Kenapa? Kerana yang umum tu masuk juga yang khusus tu. Maknanya bila kita kata rezeki ni umum, rezeki ni apa? Rezeki yang maksud ada di langit itu adalah segala takdir. Segala takdir ketetapan yang telah Allah Ta'ala tentukan kepada seorang hambanya, seorang anak Adam. Rezeki, harta benda, anak-anak, anak pinak. Rezeki yang bersifat dini, agama, iman seseorang, ataupun kekufuran, ketaatan ataupun kemaksiatan. Itu juga rezeki. Dia bersifat dini, ukhrawi, rezeki, iman. Bersifat ukhrawi. Dan duniawi, iaitulah yang kita sedia maklum. Iaitulah harta benda, anak pinak. Dan itulah yang menjadi fokus ramai manusia hari ini, iaitulah mereka hanya menumpukan pada rezeki yang berbentuk duniawi. Itu hakikatnya yang kita akan sentuh. Sebab itu kalau kita tengok dalam ayat wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, kalau kita tengok apa dia ayat yang berikutnya, ataupun kalau kita tengok ayat yang lain, maka dijelaskan berkenaan dengan rezeki ini dalam Quran sangat banyaklah Allah Ta'ala sebut tentang rezeki. Antaranya adalah apa? Allah Ta'ala sebut tentang rezeki ini lebih kurang dalam puluhan ayat dengan berbagai bentuk. Cuma kita yang nak kena faham. Sebab tu kena menuntut ilmu kan. Kita tak boleh dapat faham tentang rezeki ini dengan kita baca dekat surat khabar tu, tak boleh. Atau kita tengok di media sosial saja semata-mata. Tak. Hari ni malangnya bila kita tengok di media sosial, yang banyaknya hanyalah isu-isu semasa yang tak memberi faedah dan manfaat untuk akhirat dan dunia kita. Antaranya anda nak kongsi di sini dalam surah Ar-Ra'd ayat 26. Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan hakikat manusia. Dan Allah sebutkan tentang apa yang kita kena yakini. Dan kita kena pegang. Allah Ta'ala berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah yang melapangkan rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki. Wa yaqdir, dan dia menahan. Wa yaqdir maknanya wa yuqattir ala man yasha'. Yakni maknanya dia menahan. Fayudayyiquhu alaih. Ya Allah Ta'ala yabsutu, maknanya Allah SWT yang meluaskan. Yuwassi'u ala man yasha' min khalqihi fi rizqihi. So Allah Ta'ala menetapkan kepada seseorang manusia akan rezeki. Pertama kita kena faham, setiap manusia sudah tertulis rezeki. Setiap manusia sudah tertulis rezekinya. Dan ini termasuk dalam beriman dengan qadar. Beriman dengan qadar, yang merupakan rukun yang ke-6 bagi rukun iman. An tu'mina billahi, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi SAW, iman itu adalah engkau beriman dengan qadar. Inilah dengan ketetapan yang telah Allah tetapkan. Apa makna qadar? Yang ini antaranya kita beriman bahawasanya rezeki kita sudah tertulis. Sudah tertulis. Dan siapa yang tidak beriman dengan
qadar, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak beriman dengan takdir ini, maka dia kufur kepada Allah. Contohnya, bila dia kata, dia kata rezeki ni bukan tertulis. Rezeki ni dia kata atas usaha aku, atas titik peluh aku. Rezeki ni kita kena usaha. Bukan ditentukan, tetapi kita kena usaha. Ya betul, kita kena usaha, tetapi dia terlupa bahawasanya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dan mentakdirkan kepada hamba-hambanya akan rezeki mereka. Maknanya orang beriman, orang Islam, dia wajib beriman. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menempelak orang musyrikin. Allah kata wa farihu bil hayatid dunya. Dan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, mereka bergembira, mereka berbangga-bangga, berbangga-bangga dengan kehidupan di dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini nak dibandingkan dengan akhirat, melainkan hanyalah mata'. Kata ulama tafsir, mata' ni maknanya qalilun wa syai'un haqirun zahibun. Sedikit. Dan dia benda yang hina. Benda yang akan pergi. So Allah Ta'ala sebut dunia ni qalilun zahibun. Dia akan pergi. Dia sedikit dan akan pergi. Haqir, dia hina. Baik. Jadi kalau kita balik pada ayat kita tadi, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Baik. Kita nak tengok rezeki yang apa yang dimaksudkan dengan rezeki. Kita dah sebut tadi, Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, dia membahagikan rezeki ni kepada, secara umumnya kepada dua. Rezeki yang berbentuk dini, ukhrawi, iaitulah agama. Rezeki yang berbentuk akhirat. Dan satu lagi rezeki yang berbentuk duniawi, yang mana semua orang makruf. Makan dan minum, anak, pinak, harta benda. Itu rezeki yang makruf. Semua orang tahu. Dan kalau kita nak tengok tentang pembahagian rezeki ini, maka dibahagikan oleh para ulama, iaitulah rezeki ini dengan beberapa pembahagian. Antaranya pembahagian yang umum tadi, yang umum lah, yang semua tahu, maksudnya rezeki dari sudut ukhrawi. Apa maksud rezeki ukhrawi ni? Maknanya ketenangan, rezeki yang berbentuk iman, keteguhan, ketenangan, keimanan, ketakwaan. Dan ini adalah rezeki. Ilmu adalah rezeki. Ilmu yang bermanfaat, ilmu akhirat, ilmu agama adalah rezeki. Sebab itu ulama salaf mereka sebutkan berdasarkan hadis Nabi SAW, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Bahawa siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya, maka Allah akan memberikan kefahaman dalam urusan agama. Allah akan memberikan kepadanya kefahaman dalam urusan agama. Wa innama ana qasimun. Sesungguhnya aku hanyalah yang membahagikan. Aku membahagikan, membeda-bedakan. Sebab itu daripada perkataan Nabi SAW itu, sebahagian di kalangan ulama salaf, antaranya Imam Malik dan angkatan dengannya, mereka menyebutkan ilmu ini dibahagikan sebagaimana rezeki dibahagikan. Dan rezeki itu, ilmu itu adalah rezeki. Yang ini rezeki yang berbentuk dini, ukhrawi. Rezeki agama. Rezeki kita kata yang bersifat ukhrawi, akhirat. Jadi ini kita kena tekankan dalam masyarakat. Kerana yang dunia tadi dia tak kekal. Dia tak kekal. Dan satu lagi kita kena faham, bila kita bacakan ayat-ayat tadi dan kita sebut kemukakan contoh-contoh seperti Wasil bin Ahdab rahimahullah, Wasil bin Hayyan al-Ahdab al-Kufi, al-Asadi al-Kufi, yang kita bacakan kisahnya tadi, kita tak nampak ada sedikit pun kerunsingan dan kebimbangan pada mereka yang beriman kepada Allah akan nasib rezeki mereka. Sebab itu kalau kita lihat Al-Hasan Al-Basri rahimahullah,
tabi'in, imam tabi'in, di kalangan tabi'in, beliau pernah menyebutkan tentang, beliau katakan, aku dah lihat dan teliti keseluruhan ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya aku dah tengok tadabbur ayat-ayat Al-Quran kesemuanya. Dan tidak ada satu ayat pun yang aku teliti adanya Allah Ta'ala menyebutkan dia memerintahkan kita atau menakut-nakutkan kita atau memerintahkan kita untuk bimbang atau runsing tentang rezeki kita. Yakni ataupun maknanya tidak ada satu ayat pun yang menyuruhkan kita ataupun yang mengarahkan kita supaya kita bimbang akan rezeki. Bimbang akan kefakiran atau bimbang akan, kita kata, akan kemiskinan ataupun bimbang akan tidak ada rezeki. Sini lebih pada bimbang, takut tak ada rezeki. Takut tak ada rezeki. Tapi kata Imam Hasan Al-Basri, yang aku jumpa hanya satu ayat, iaitulah syaitan yang mengarahkan dan menakut-nakutkan tentang rezeki. Maknanya di sini, dalam Quran tak ada satu ayat pun yang Allah Ta'ala cakap kita kena risau tentang rezeki kita. Kita kena bimbang dan takut tentang rezeki kita. Sebab apa? Sebab dia qadar. Sebab dia adalah takdir. Bila disebut takdir, dia adalah qudratullah, dia adalah kekuasaan Allah yang ditetapkan kepada kita. Cuma nanti kita akan bincangkan dalam perbahasan yang berikutnya tentang hadis-hadis. Kita akan bincangkan konsep kita nak faham tentang rezeki ni supaya kita tak terkeliru. Maknanya kita nak bagi tahu di sini apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia mengatakan tak ada satu ayat pun yang suruh kita ni bimbang tentang rezeki. Tapi dia jumpa satu ayat. Iaitulah apa? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Syaitan itu menjanji-janjikan kepada kamu atau menakut-nakutkan kepada kamu akan kefakiran. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan yang menakut-nakutkan kepada kamu akan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia memerintahkan kamu kepada perkara yang keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Sedangkan Allah menjanjikan untuk kamu keampunannya. Keampunan daripadanya dan kurniaan. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas, limpah dan rahmatnya. Dan luas jugalah pengetahuannya, meliputi segala sesuatu. Balik pada ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 26 dan juga dalam ayat yang lain, iaitulah berkenaan dengan rezeki ini, Allah Taala sebut dalam baik dalam surah An-Nahl ayat 71. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Faman ladina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malaka aymanuhum fahum fihi sawa' afa bi ni'matillahi yajhadun. Ya, Allah telah melebihkan antara antara sebahagian di kalangan kamu ini pada rezeki. Maknanya Allah SWT tetapkan pengetahuannya berkenaan dengan ketetapan dan siapa yang layak untuk dapat banyak, siapa yang layak untuk dapat sedikit, Allah dah tentukan. Sebab Allah kata faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq. Dan kita kena faham, tak dalam ketetapan rezeki ni tak semua sama. Maknanya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dengan kebijaksanaan Allah, dengan ilmu pengetahuan Allah yang luas meliputi segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala menetapkan rezeki itu berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan keadilan. Maknanya Allah Taala tahu
fulan dia berhak untuk dapat sekian. Ada orang yang dia dikurangkan rezekinya dari sudut contohnya harta benda, tetapi diberikan rezeki yang berbentuk lain contoh. Dan semuanya ada hikmah. Sebab kalau kita tengok balik, Allah Subhanahu Wa Taala antara nama Allah Al-Hakim. Setiap perbuatan, bila kita sebut perbuatan Allah ni antaranya takdir. Kerana takdir adalah qudratullah, adalah kekuasaan Allah. Bila Allah tetapkan sesuatu, dia takkan lari daripada hikmah. Dia bukan Allah Ta'ala tetapkan sesuatu tu secara main-main, abas. Bukan. Setiap sesuatu tu ada hikmah. Maknanya, kalau kita lihat, ada orang yang dilebihkan rezeki, ada orang yang dikurangkan rezeki, disempitkan rezekinya dalam sesuatu keadaan. Walaupun kita sebutkan nak faham tentang isu berkenaan dengan rezeki ni, kita kena faham dengan kefahaman yang lebih luas. Maknanya kita tak boleh sempitkan atau kita bataskan rezeki itu hanya semata-mata duit ringgit. Ini salah. Ini adalah pandangan yang sempit. Pandangan yang sempit adalah apabila menyempitkan rezeki itu hanyalah duit ringgit. Tidak. Dan berdasarkan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, kebijaksanaan Allah menetapkan setiap manusia, setiap anak Adam, hamba-hambanya, tidak kira sama ada kafir ataupun yang beriman, yang bukan Islam ataupun yang Islam, kesemua telah ditetapkan rezeki mereka. Dan antara hikmah yang terzahir yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 27. Antaranya Allah kata, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi, walakin yunazzilu biqadarin man yasha. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Innahu bi'ibadihi khabirun basir." Dan kalaulah Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya semua, kalaulah Allah Ta'ala bagi semua hambanya ni semua kaya, itu maknanya. Semua kaya, tak ada orang miskin. Ini maknanya, walau basatallahu rizqa li'ibadihi, ay fawassa'ahu wa katharahu indahum. Ini Allah jadikan semua orang ni kaya, ataupun ramai manusia ni kaya. Ataupun maknanya semua orang kaya, ataupun ramai yang kaya. Ramai yang kita kata yang diluaskan rezeki. La baghaw fil ardi, Allah kata. Sudah tentulah mereka akan melakukan sikap melampaui batas. Mereka akan melampaui batas di atas muka bumi. La baghaw fil ardi. Ay la baghaw fil ardi maknanya la baghaw fatajawazul hadd alladhi haddahu Allah lahum ila ghairi alladhi haddahu lahum fi biladihi. Birukubihim fil ardi ma hadarahu alaihim. Ini sudah tentulah kalau semua orang jadi kaya lah, kita boleh faham ayat ni. Semua orang jadi kaya, tak ada orang miskin. Sudah tentulah manusia akan melakukan perkara yang melampaui batas, melampaui had batasan yang telah Allah tetapkan. Kita tak payah tengok banyaklah, kita tengok negara kaya. Negara yang dikuasai oleh kapitalis misalnya. Contoh. Yang jurang perbezaan antara yang kaya dengan yang miskin tu sangat ketara. Yang mana berlakunya penindasan. Orang yang kaya menindas orang yang miskin. Kita biasa tengok. Bayangkan, itu baru sebahagian orang yang jadi kaya menindas. Bayangkan kalau yang si miskin tadi pun kaya juga. Apa akan berlaku? Akan berlakulah kerosakan. Maknanya akan bergaduh lah, pakat bergaduh. Kawan ni negara kaya, dia beli nuklear. Negara hak baru miskin ni tak miskin, jadi negara kaya juga, dia buat nuklear juga. Kemudian mengancam antara satu sama lain. Negara yang kaya ni, dia kaya, dia tamak. Nampak tamak? Dia beli vaksin untuk dia saja. Dia sekat. Dia beli kat dia beli sewa pukal. Lepas tu, habis. Tamat tempoh, tengok dia telah melakukan pembaziran. Tapi dia tak fikir pembaziran tu kerana dia fikir dia kaya.
Lalu dia melampaui batas. Dia menindas orang yang kaya, kemudian dia melakukan serangan ke atas negara yang miskin. Ataupun dia menyekat. Melakukan labarau fil ardi. Itu tara kita kata sebahagian kaya, sebahagian miskin. Itu baru kita tengok ada negara yang kaya, ada negara miskin. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Allah kata walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Jadi Allah turunkan rezeki itu, Allah tetapkan dan turunkan dengan qadar yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah. Maknanya ada di satu tempat tu Allah Ta'ala takkan jadikan di satu kampung tu semua orang kaya. Sebab apa? Sebab kalau semua orang jadi kaya, siapa yang nak, contohnya siapa yang nak buat kerja-kerja yang orang kaya tak buat? Siapa yang nak kutip sampah? Orang kaya tak mau kutip sampah. Contoh. Siapa yang nak pergi tanam pokok? Orang kaya tak mau turun kotak baju. Siapa yang nak buat urusan-urusan yang orang kaya tak mampu buat? Ataupun yang orang kaya yang tak ada masa untuk buat? Sebab itu tengok Allah Ta'ala jadikan rezeki ini ditentukan berdasarkan ketentuan Allah. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'. Dan Allah tutup ayat tu, Allah kata innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya dia Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya itu dia maha mendalam pengetahuannya dan maha melihat. Allah tutup ayat tu dengan dua sifatnya terkandung pada namanya khabirun basir. Iaitu Allah Ta'ala mendalam pengetahuannya. Dia tahu. Maknanya siapa yang layak untuk jadi kaya, siapa yang layak untuk jadi miskin. Siapa yang layak untuk jadi pertengahan. Siapa yang kaya sampai dia dah tentukan. Sebab itu, faedah yang terpenting yang kita boleh dapat daripada ayat ini. Dan juga apa yang kita sebutkan dalam ayat yang kita bincangkan pada awal tadi. Perkataan. Selalu kita dengar perkataan orang kita lah, orang Melayu kita. Oh, tak ada rezeki hari ni. Tak ada rezeki hari ni. Salah. Tak betul. Contohnya dia buat jualan. Contohnya dia jual durian king. Durian king. Dia pergi jual. Tak ada orang beli hari tu. Dia kata Allahu Akbar. Hari ni tak ada rezeki lah kita. Tak ada rezeki itu salah. Sebab memang Allah Ta'ala dah tetapkan rezeki. Dan urusan berkenaan dengan rezeki ni adalah bukan kita. Bukan urusan kita. Maknanya kita nak fikir tentang rezeki ni ada ke tak, bukan urusan kita. Kerana Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran. Allah dah tentukan rezeki kita. Dan kita akan tengok dalam hadis yang kita akan bawa nanti. Contoh-contoh hadis Nabi SAW yang perlu kita imani dan perlu kita fahami dan perlu kita hayati. Baik. Dan kalau kita tengok apa yang kita ungkapkan secara ringkasnya, konsep berkenaan dengan rezeki ni, yang pertama sekali yang kita sebut tadi iaitulah beriman bahawasanya rezeki ni termasuk daripada takdir Allah. Kemudian yang kedua, setiap di kalangan kita telah ditetapkan rezeki. Dan yang ketiga, rezeki kita ini tidak terbatas hanya semata-mata pada harta benda atau wang ringgit. Rezeki terbahagi kepada rezeki dari sudut ukhrawi dan rezeki dari sudut duniawi. Sebab itu anda nak kongsikan perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkenaan dengan ayat wa fi anfusikum wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Imam Ibn Qayyim rahimahullah, kalau kita buka perkataan Imam Ibn Qayyim berkenaan dengan ayat ni sangat cantik. Kata Imam Ibn Qayyim, amma rizqu fafassara bil matari wa fassara bil jannati wa fassara bi rizqi dunya wal akhirah. Adapun rezeki, ianya ditafsirkan dengan hujan, ditafsirkan juga dengan syurga, al-jannah.
Wa fassara bi rizqid dunya wal akhirah. Maknanya bila Allah Taala sebut ayat ni, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dia ada dua perkara yang Allah nak bagi tahu dekat kita. Pertama, Allah Taala sebut tentang dunia. Allah bagi contoh dengan hujan. Allah sebut langit, maknanya Allah Taala sebut hujan sebagaimana yang ditafsirkan oleh ulama tafsir. Ditafsirkan dengan hujan. Maknanya dia adalah sumber ataupun asbab rezeki. Kemudian wama tu'adun itu ditafsirkan dengan syurga. Al-Jannah. Apa yang dijanjikan untuk kamu, maknanya apa rezeki yang lebih besar dijanjikan kepada kamu, iaitulah syurga. Dan tak kata Imam Ibn Al-Qayyim, wala raiba anna al-matar min ar-rahmati wa anna al-jannata mustaqirrur rahmah atau mustaqarrur rahmah. Dan tidak ada keraguan lagi, hujan itu adalah rahmat. Dan syurga itu adalah tempat menetapnya rahmat. Tempat sumber rahmat ataupun tempat adanya seluruh rahmat. Farizqu darain fis sama'i allati hiya fil 'uluwi. Maka rezeki ad-darain, yakni dua dunia kita, akhirat dan dunia dan akhirat, ada telah ditetapkan di langit, iaitulah di arah al-'ulu, ketinggian. Kenapa? Kerana syurga itu berada di langit yang ketujuh, di bawah arasy Allah yang maha mulia. Wa ma tu'adun, sebab itulah ditafsirkan oleh Atha dan Al-Kalbi dan Mujahid, iaitulah apa? Al-Jannah, syurga. Jadi di sini kalau kita tengok balik maknanya, bila Allah Ta'ala kata wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, maknanya Allah nak bagi tahu dekat kita langit itu. Langit yang kamu lihat. Daripada situlah turunnya rezeki kamu, iaitulah yang kamu kena fikirkan, yang kamu kena hayati, yang kamu kena tenung, dan kamu kena hayati, kamu kena tadabburi. Siapa yang bagi rezeki kepada kamu? Sebab itu datang dalam tafsir ataupun qiraat, sebahagian ulama qiraat. Antaranya kalau anda tak salah, ulama qiraat yang tafsir dengan yang baca dengan bacaan wa fis sama'i rizqukum itu dibaca dengan raziqukum. Raziqukum. Ini dia wa fis sama'i raziqukum. Dan di langit itulah adanya Tuhan yang memberi rezeki kepada kamu. Iaitulah qiraat yang dibacakan oleh Muhammad ibn Abdul Rahman ibn Muhaisin As-Sahmi Al-Makki. Iaitulah muqri, yakni ulama qari daripada ahli Mekah. Sezaman dengan Ibnu Kathir, yang Ibnu Kathir bukan Ibnu Kathir sahib tafsir, tapi Ibnu Kathir qiraat. Dan dia antara tok guru kepada Imam Muslim. Dan gurunya juga antara Mujahid bin Jabbar Al-Makki, yakni dia murid kepada Mujahid bin Jabbar, murid kepada Ibn Abbas. Muhammad bin Abdul Rahman ibn Muhaisin, antara qura Makkah. Dia dengan Abdullah bin Kathir. Beliau baca dengan wa fis sama'i raziqukum. Maknanya di langit itu adanya Tuhan yang memberi rezeki kepada kamu. Jadi ini isbat sifat ulu. Isbat Allah Ta'ala di langit. Maknanya Allah Ta'ala di atas arasnya, di atas langit yang ketujuh. Wa fis sama'i raziqukum. Maknanya, bila kita tengok, yang kita tenung pada tafsiran ayat ini dan qiraat yang dibacakan oleh ulama. Maknanya apa? Bila kita fikir tentang rezeki, maka kita ingat Tuhan kita. Kerana Tuhanlah yang memberi rezeki kepada kita. Maknanya, sejauh mana sangka baik kita dengan rezeki kita bergantung dengan sejauh mana sangka baik kita dengan Tuhan kita. Itu saja. Itu kesimpulan. Seseorang itu, sejauh mana sangka baiknya terhadap rezeki yang ditetapkan kepadanya,
bergantung dengan sejauh mana keyakinan, sejauh mana keimanan dan sangka baiknya kepada Tuhan yang memberi rezeki. Kalau seseorang itu mengenal Tuhannya, mengenal kebaikan dan ihsan Tuhannya, mengenal sifat-sifat Tuhannya dengan pengenalan yang sangat jitu, mengenal dengan sebenar-benar pengenalan sebagaimana yang Nabi SAW kenalkan. Maknanya, kalau seorang tu dikenal Tuhan, dia akan tahu. Dia takkan pernah akan risau tentang rezeki. Kita kata orang yang kenal Tuhan, orang yang tahu Tuhan, orang yang ada Tuhan, orang yang beriman dengan Tuhan, beriman dengan Allah Rabbil Alamin, Ar-Raziqur Razzaq, yang maha memberi rezeki, dia takkan sedikit pun akan rasa sangsi dengan rezeki dia. Sebab dia tahu Allah Ta'ala yang bagi rezeki. Dan Allah dah tetapkan rezeki. Dan dia tak perlu risau. Tak perlu risau. Sebab itu, dalam kita berdepan dengan situasi yang rumit hari ini, kita tahu semua orang terkesan. Kita tak perlu nak menyalahkan mana-mana pihak. Kita tak perlu nak merungut. Sebab semua orang terkesan. Tak kira lah daripada mana sekalipun tahap ataupun peringkat seseorang itu, pasti terkesan dengan pandemik yang berlaku. Ada yang dibuang kerja, ada yang macam-macam. Tetapi ingatlah, itu bukanlah masalah yang terbesar yang perlu kita besar-besarkan. Ya, mungkin bagi setengah orang, mereka hanya melihat dari sudut ekonomi. Ya, mereka hanya bincang. Tetapi bagi kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang bertuhan, orang yang ada iman, maka perbaikilah sangka baik kita kepada Allah. Perbaikilah hubungan kita dengan Tuhan kita, dengan Allah Rabbul Alamin. Maka di situlah juga akan datangnya sumber yang akan meneguhkan keyakinan kita, yang akan meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di situlah akan datangnya jaminan ketenteraman dan ketenangan. Maknanya orang yang tidak menghiraukan tentang Tuhan, tidak menghiraukan tentang agama, tidak menghiraukan tentang Allah, maka dia takkan direzekikan dengan ketenangan, ketenteraman. Sebab itu, bila kita sebut apa yang Al-Hasan Al-Basri rahimahullah sebut tadi, betul. Tak ada satu ayat dalam Quran yang suruh kita risau tentang rezeki. Baik, kalau kita tengok dalam hadis, baik, kita tengok perkataan sahabat Nabi, macam mana mereka faham konsep rezeki. So kita nak tengok konsep rezeki. Antaranya apa yang dinukilkan oleh Imam Ibn Abi Asim, diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, Ibn Hibban dalam sahihnya, daripada Abi Darda radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Ar-rizqu ashaddu talaban lil 'abdi min ajalihi." Rezeki itu ashaddu talaban lil 'abdi. Rezeki itu dia akan datang mencari hamba. Lebih kerap ataupun lebih dahsyat, lebih kuat berbanding ajalnya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, rezeki ini akan datang dekat kita sebagaimana ajal datang kepada kita. Sebab dia adalah takdir. Jadi kita kena faham, rezeki kita ni takdir, ketetapan Allah. Dia akan datang macam mana ajal datang, macam mana ajal maut datang. Dalam sebahagian riwayat lain dikatakan, kita tak boleh lari. Kita tak boleh lari daripada rezeki sebagaimana kita tak boleh lari daripada ajal maut. Maknanya kalau kita lari, kita lari macam mana sekalipun daripada rezeki nak datang, Allah Ta'ala akan dah tentukan dia akan datang. Macam mati.
Bolehkah kita lari daripada mati? Tak boleh. Dan kita akan bincang nanti, pembahagian yang ulama bahagikan, rezeki ni ada dua. Antaranya rezeki yang kita usaha dan ada satu lagi rezeki yang tidak kita usahakan. Dia datang sendiri. Itu lebih spesifik. Tetapi semuanya telah ditulis. Semuanya adalah takdir. Baik. Sebab itu yang riwayat tadi tu, riwayat Abu Darda tadi, yang sahihnya dia mauquf pada Abu Darda, riwayat Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah, Al-Bazzar, kemudian Ibn Hibban, Ar-rizqu ashaddu talaban lil-'abdi min ajalihi. Rezeki ni dia lagi kuat datang kepada seorang hamba berbanding ajalnya. Maknanya rezeki ni dia lagi kerap datanglah pasal dia selalu datang kat kita. Sebab apa? Sebab kita hidup di dunia ini, Allah Ta'ala dah tentukan rezeki. Rezeki harian kita. Sebab itu dikatakan oleh Abu Darda, asyaddu talaban lil-'abdi. Dia lebih banyak, lebih kerap datang berbanding dengan ajal. Kerana ajal maut tu sekali je. Mati datang sekali habis ya. Dia tak berulang lah. Rezeki dia akan datang berulang-ulang. Selagi kita tak mati, dia akan datang. Ini konsep rezeki yang difahami oleh sahabat Nabi. Kemudian, perkataan yang berikutnya, perkataan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ini dalam kita nak menjelaskan konsep rezeki yang difahami oleh salafus soleh. Iaitulah antaranya, amalan kita akan mempengaruhi rezeki kita. Amalan kita akan mempengaruhi sejauh mana cepat ataupun lambat rezeki kita sampai. Ini penting. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Kalabadhi dalam Bahril Fawaid, As-Safarini Al-Hambali dalam syarh kitab Asy-Syihab, beliau menyebutkan, dinukilkan perkataan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, al-amanatu tajurru rizqa wal khiyanatu tajurru al-faqra. Amanah itu, sikap amanah itu akan menarik rezeki. Tajurru rizqa. Wal khiyanah tajurru al-faqr. Dan khianat, sikap khianat, mengkhianati, akan menarik kefakiran. Dan ini terbukti. Orang yang amanah, jujur dalam pekerjaannya, Allah Ta'ala akan rezekikan keberkatan pada rezekinya. Allah akan berikan keberkatan dalam rezekinya. Tetapi orang yang khianat, contoh kita tengok, tamak, dia khianat. Contohnya dia makan rasuah. Rasuah yang diambil tu mungkin 2,000, 3,000. Dia masuk penjara, kena seumur hidup ke ataupun 20,000. Mengundang kepada kefakiran. Dan itu terbukti. Kan? Terbukti, kita tengok. Baik, kemudian. Berikutnya itulah perkataan Thauban, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dinukilkan oleh kita kata apa? Yang dinukilkan oleh para ulama, antaranya Syekh bin Baz rahimahullah dalam fatwanya. Fatwa Nurun ala Darb. Dan Syekh bin Baz mensahihkan perkataan itu, hadis mauquf ini. Iaitulah perkataan sahabat Nabi Thauban. Ini antara konsep yang berikutnya yang kita kena faham. Innal 'abda la yuhramur rizqa bi dhanbin yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar akan diharamkan daripada rezekinya atau akan dihalang daripada rezeki disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Ini kita kena faham. Maknanya, ya, rezeki kita dah ditetapkan, tetapi kita dihalang untuk mendapat rezeki. Maknanya kalau kita ditetapkan rezeki, kita ada rezeki yang kita terhalang atau lambat datang kepada kita, antara sebabnya adalah dosa kita. Dosa kita. Bukan dosa orang lain, dosa kita dulu. Dan tengok dosa kita dulu, jangan asyik salah kerajaan. Tengok dulu kita. Malangnya kita hari ini, bila semua perkara kita tengok dan kita talakan jari kepada orang lain. Anak jadi orang hajar, kita salahkan cikgu. Padahal cikgu tu, anak tu pergi sekolah.
Berapa jam je. Yang balik rumah, yang didik kat rumah ni kita. Kenapa kita salahkan cikgu semata-mata? Betul tak? Kita ada masalah keuangan ke masalah apa, kita salahkan kerajaan. Tak betul. Salahkan diri sendiri dulu. Kerana apa? Kerana masalah kita itu akan ada pengaruh ataupun akan ada asbab ataupun faktornya adalah disebabkan oleh dosa kita. Dan ini konsep yang kita kena faham. Pengaruh rezeki ataupun pengaruh amalan kita sama ada baik ataupun mempengaruhi rezeki kita. Mempengaruh dari sudut keberkatan rezeki kita. Bukan masalah ada duit atau tak, bukan, mewah atau tak, bukan. Masalahnya adalah apa? Keberkatan rezeki. Sama ada terhalang daripada rezeki ataupun dilewatkan daripada rezeki ataupun masuklah kefakiran, kemiskinan, bebanan hutang dan sebagainya. Kemuflisan termasuk juga keberkatan rezeki. Walaupun dia banyak duit tetapi dia tak tenang. Itu juga adalah satu sebab yang disebabkan oleh dosa. Baik, kemudian kita sebut tadi, Abi Darda tadi kita sebut kan. Kemudian antara perkara yang disebutkan oleh para sahabat lagi adalah apakah rezeki yang terbaik. Sahabat Nabi dipaham rezeki yang terbaik ni adakah duit banyak? Sebab kita nak kena ambil kefahaman sahabat Nabi kerana mereka orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paling berjaya di muka bumi ini, orang yang berjaya mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat, sahabat Nabi. Mereka adalah khairun nas, kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Sebab tu kenapa kita nak faham konsep rezeki ni menurut sahabat Nabi. Kemudian sekali kita akan tutup dengan hadis Nabi SAW. Apakah sebaik-baik rezeki? Mungkin kita tertanya sebab kita mungkin dalam pemikiran segelintir di kalangan kita, benak segelintir di kalangan kita, rezeki yang baik ni kemewahan. Kereta yang besar, rumah yang besar. Ya, itu satu kita kata satu benda yang kita tak boleh nafikan. Ya, itu salah satu makna, apa dia kita kata maksud, ataupun kita kata salah satu makna kebaikan rezeki. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sangat banyak Nabi SAW sebutkan tentang rumah yang luas, markab al-hasanah, tunggangan ataupun kenderaan yang baik. Ya, kita tak nafikan. Tetapi itu bukan satu-satunya perkara yang dibataskan. Bukanlah kebaikan yang terbatas. Ataupun bukanlah sesuatu yang dibataskan oleh syarak itu adalah kemewahan semata. Bukan. Tapi kita nak tengok yang lebih luas tadi. Sebagaimana kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, khairul zikri al-khafiyyu wa khairul rizqi ma yakfi. Sebaik-baik zikir adalah apa yang disembunyikan. Zikir kita ni yang sebaik-baiknya adalah apa yang kita sembunyikan. Apa yang kita perlahankan. Wa khairur rizqi ma yakfi. Sebaik-baik rezeki adalah apa yang mencukupi. Ini jawapan dia. Perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Baik. Begitulah juga Al-Imam Al-Munziri dalam Targhib wa Tarhib. Baik. Jadi ini antara sebaik-baik rezeki. Khairu al-dzikri al-khafi wa khairul rizqi ma yakfi. Simple je. Boleh hafal. Sebaik-baik zikir adalah apa yang khafi, yang perlahan, yang tersembunyi. Wa khairul rizqi ma yakfi. Sebaik-baik rezeki apa yang cukup. Maknanya sahabat Nabi mereka faham, salafus salih mereka faham, sebaik-baik rezeki adalah apa yang cukup. Yang mencukupi. Dan mereka tak faham sebaik-baik rezeki ini adalah kemewahan. Tapi apa yang mencukupi? Tak semestinya mewah. Tak semestinya. Apa yang mencukupi? Baik. Kemudian,
dalam riwayat Thauban juga, ini datang dalam hadis Nabi SAW. Baik, katanya, man sarrahun nasa'u fil ajal wa ziyadatu fil rizqi falyasil rahimahu. Yang ni kita balik pada hubungan antara amalan soleh. Amalan kita akan mempengaruhi rezeki kita. Kata Nabi SAW, man sarrahun nasa'u fil ajal. Sesiapa yang nak supaya ajalnya tertangguh. Siapa yang nak supaya ajalnya tu ditangguhkan. Maknanya umurnya dipanjangkan. Wa ziyadatu fil rizqi, dan nak bertambah rezeki. Ni tips daripada Nabi SAW. Siapa yang nak umurnya dipanjangkanlah, maksud an-nasa'u fil ajal maknanya siapa yang nak umurnya dipanjangkan. Bercanggahkah dengan takdir yang telah ditentukan? Tidak. Kerana kita tak tahu takdir tu. Allah Ta'ala je yang tahu. Dan termasuklah takdir adalah petunjuk dan taufik Allah untuk kita melakukan amalan. Itu juga takdir. Sebab itu doa adalah takdir. Sebab itu takdir boleh menolak takdir. La yaruddu qadar illa ad-du'a. Ad-du'a yaruddu al-qadar. Doa itu menolak qadar. Maknanya takdir menolak takdir. Itu ramai orang tak faham itu. Maknanya apa dia kata Nabi SAW, man arada atau man sarrahu an-nasa'u fil ajal. Siapa yang suka nak dipanjangkan usianya, dia panjangkan ajalnya. Wa ziyadatu fil rizq, dan nak tambah rezeki. Siapa yang nak usia panjang dan nak ditambahkan rezeki, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. So hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan disahihkan oleh Syekh Al-Arnaud. Demikianlah juga Al-Imam Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir dan juga Al-Khatib dalam Al-Mubin. Maknanya ini antara fadilat silaturahim lah. Siapa yang nak supaya rezeki dia bertambah, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Zaman pandemik ni kita tak boleh nak ziarah ni. Mesej ke, tanya khabar ke, ucapkan ucapan yang baik, video call ke, tak kira lah. Hubungkan silaturahim sebagaimana yang diperintahkan kepada kita. Yang nak tambah rezeki, hubungkan silaturahim. Dan logiknya, sangat logik lah kita kata apa yang Nabi SAW beritahu. Kalau kita tak berhubung dengan saudara mara kita, macam mana kita nak tahu saudara mara kita ni susah atau tak dalam situasi yang macam ni? Kita tengok ramai orang yang susah. Kalau kita tak berhubung dengan orang yang terdekat, saudara mara kita, kaum kerabat kita yang terdekat, kita tak berhubung, walaupun jauh tapi kita tak berhubung. Macam mana kita nak tahu mereka dalam apa keadaan mereka? Macam mana kita nak tahu mereka dalam kesusahan atau tak? Sebab itu dengan kita menghubungkan silaturahim, itu yang akan menjadi asbab yang akan menambah rezeki kita dan orang yang kita hubungkan, saudara kita. Kita tak lama ni tak mesej, tak call, tanya khabar. Rupa-rupanya sahabat kita ataupun saudara kita itu dalam kesusahan. Dengan menghubungkan silaturahim akan menambahkan rezeki. Jadi itu semua orang boleh faham. Semua orang boleh faham dan terbukti. Baik. Kemudian itu menunjukkan kepada kita amalan kita akan mempengaruhi rezeki kita. Nampak? Amalan kita akan mempengaruhi rezeki kita. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Daripada Thauban. La yaruddul qadara illa bid-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birr. Wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqa bi-dhanbi yusibuhu. Baik. La yaruddul qadar illa bid-du'a. Tidak menolak qadar, takdir, melainkan doa. Lepas tu kita kena berdoa. Makna menolak takdir ni, maknanya Allah Ta'ala dah tahu yang kita akan berdoa.
dan Allah ilhamkan kepada kita untuk berdoa. Allah bimbing kita untuk berdoa. Dan dalam doa kita itu ada terkandung bab apa telah tertulis di Lauh Mahfuz apa yang kita tak tahu. Tentang. Sebagian ulama kata menolak qadar maksudnya apa yang tak diketahui oleh malaikat yang mencatat amalan. Maksudnya dia tak tahu. Sedangkan Allah Ta'ala tahu. Nampak? Akan pengakhiran dan nasib seseorang, rezeki, ajal seseorang. So, malaikat tak tahu juga. Allah Ta'ala yang tahu. Baik. Kemudian, wala yazidu fil umri illal bir. Dan tidaklah menambah pada usia, pada umur seseorang melainkan kebaikan. Maknanya kebajikan. Kebaikan ni akan menambahkan usia. Siapa yang nak panjang umur, bukan pergi gym. Siapa yang nak panjang umur bukan masuk gym. Itu nak sihatkan badan ni, betul lah. Tapi dia tak semestinya boleh panjangkan usia. Kan? Siapa yang nak panjang umur bukan makan makanan sihat, tak semestinya. Siapa yang nak panjang umur bukan makan buah ataupun makan sayur. Kan? Siapa yang nak panjang umur kata apa dia Nabi SAW, buatlah kebaikan. Ini poin dia. Sebab Nabi kata la yazidu fil umri illa al-bir. Kebaikan tu akan menambahkan usia seseorang. Dia ada dua makna. Sama ada makna yang pertama, maknanya betul-betul usia dia tu dipanjangkan. Yang kedua, usia dia tu dipenuhi keberkatan dan kebaikan. Usianya dipenuhi dengan kebaikan, keberkatan. Seakan-akan walaupun dia dah mati, seakan-akan macam usianya panjang. Orang duk sebut tentang kebaikan dia. Orang duk sebut tentang amalan baik dia. Orang akan kenang dia, jasa dia. Macam ulama-ulama kita. Walaupun mereka dah meninggal dunia, tetapi tulisan-tulisan mereka hidup, nama-nama mereka hidup. Nama-nama mereka tu bila kita dengar saja menghidupkan hati. Menghidupkan keimanan orang kepada Allah. Maknanya keberkatan. Sama ada dipanjang, sama ada kedua makna tadi kita kata wala yazidu fil umri illa al bir, maknanya boleh kita kata sama ada memang Allah Taala panjangkan usia dia, ataupun maknanya secara maknawi, maknanya usia itu dipenuhi dengan keberkatan, usianya dipenuhi dengan kebaikan. Walaupun usianya pendek, contohnya 45 tahun, tapi kebaikan dia tu melangkaui orang yang umur 60 tahun. Contoh macam kita tengok kitab-kitab ulama', contohnya Imam An-Nawawi dan ramai ulama' yang meninggal muda, tetapi mereka meninggalkan karya, meninggalkan jasa yang sangat besar dan tak mampu dicapai oleh sebahagian dan segelintir orang yang panjang usia je waktu ni. Ramai lah. Sebab tu sebahagian ulama' tulis karya berkenaan dengan ulama'-ulama' yang meninggal pada waktu usia muda. Tetapi karya mereka melebihi usia mereka. Sebab itu kunci untuk nak panjang usia, penuhi dengan melakukan kebaikan. Melakukan kebajikan. Wa innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang lelaki atau seseorang individu benar-benar akan diharamkan daripada rezekinya disebabkan oleh dosa yang telah dilakukannya. Ini yang kita sebut tadi, amalan kita akan mempengaruhi sejauh mana keberkatan rezeki kita. Sebab kita kena faham, bukanlah rezeki yang kita hirau, yang kita risaukan. Yang perlu kita risaukan dan bimbang adalah keberkatan dalam rezeki. Yang ini sebenarnya. Bukan risau tentang rezeki itu sendiri. Rezeki itu memang akan datang. Macam kita dah sebut tadi. Macam ajal datang, macam itulah rezeki datang. Dan tak ada istilah tak ada rezeki. Tak betul. Kenapa betul kan kalau ada orang kawan kita ke adik-beradik kita kata tak ada rezeki kot? Jangan. Betul kan?
Ada rezeki. Bukan tak ada rezeki, ada rezeki. Cuma kita tak tahu rezeki kita kat mana. Rezeki yang di langit maknanya ditetapkan Allah tu dah confirm. Cuma kita dekat muka bumi ni, kita kena usaha dan kita akan tengok hadis tadi. Sebab itu kita bacakan perkataan Al-Ahdab tadi, yang kita bacakan Wasil ibnu Hayyan Al-Ahdab, kita bacakan, dia kata, inni ara ar-rizqi fis sama' wa ana atlubuhu fil ard. Betul tak? Kita yakin di langit itu ketetapan tentang rezeki kita sudah tertulis. Dan kita mencarinya, berusaha untuk mencarinya di muka bumi. Wa atlubuhu fil ard. Dan kita akan tutup dengan hadis Nabi SAW nanti. Baik. Kemudian, antara perkara konsep tentang rezeki yang kita kena faham lagi, iaitulah berkenaan dengan balik pada rezeki kita ini sudah ditentukan dan kita tak boleh berputus asa. Bila kita beriman dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi, tentang rezeki ini sudah ditentukan, takdir kita termasuk daripada rezeki, tentang Allah bahagi-bahagikan rezeki ini mengikut ilmu pengetahuannya, dan ada yang Allah bagi lebih, ada yang Allah bagi kurang. Berbeza-beza dari sudut orang tu, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sederhana, ada yang papa, ada yang kedana, ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang senang, ada yang sederhana, semua pelbagai. Antara faedah yang kita boleh dapat yang penting sekali, yang perlu kita tekankan dalam masyarakat kita, bila kita tahu rezeki ni Allah dah tentu dah, setiap orang dah ada rezeki masing-masing, tidak akan ada lagi hasad dengki melibatkan tentang rezeki orang lain. Ini jadi masalah dalam masyarakat kita, sebahagian masyarakat kita yang masih tak faham. Bila timbulnya hasad dengki pada rezeki orang, puncanya kerana melalaikan konsep beriman dengan takdir dan beriman dengan ketetapan takdir yang telah Allah tentukan rezeki ini berbeza-beza. Sebab apa punca hasad dengki ni? Bila dia tengok kawan tu, dia meniaga. Ni meniaga apa? Nasi lemak. Sahabat dia tu, saudara dia tu pun jual meniaga nasi lemak juga. Dia pun hasad. Dia kata ni dah ambil bahagian aku. Ataupun jual madu lah, jual madu. Kawan ni jual madu, kawan tu jual madu. Dia pun hasad lah. Dia pun cakap lah kat orang tu, jangan beli madu orang ni. Madu dia gini, madu dia tak asli, gini. Hasad. Sebab dia tak percaya. Sebab ada masalah. Ini kita kata ada masalah dalam keimanan dia tadi. Sebab tu kalau kita tengok balik, orang Islam, apa yang diceritakan oleh masyayikh kami ketika mereka yang mungkin masih lagi sempat hidup di Mekah ketika zaman Mekah tu, ketika tahun 1940-an ataupun 60-an, ketika di Mekah tu masih ada lagi kedai-kedai yang dekat dengan kawasan Masjidil Haram. Di Madinah pun sama. Mereka cerita orang Islam dulu, bila mereka berniaga, bila mereka nak tutup kedai nak pergi solat tu, ataupun ada orang datang, jemaah haji ke apa datang, kan, tanya dekat dia, ada tak barang ni jual kat kedai kamu? Dia kata tak ada, tapi barang ni ada jual dekat kedai saudara saya. Bukan saudara senasab, saudara se-Islam. Ada jual, pergi dekat dia. Maknanya mereka tak ada rasa dengki dan mereka yakin bahawasanya rezeki Allah Ta'ala dah tentukan. Berbeza dengan segelintir manusia yang tak ada keimanan ataupun yang tidak beriman. Kalau mereka hasad, mereka tak bagi tahu. Mereka tak bagi tahu, tak ada. Kedai saya tak ada. Dia tak bagi tahu kedai orang lain. Ataupun dia buat fitnah pula. Tambah pula. Dia jangan beli kat kedai dia tu, ni kedai dia tu. Dia tipu pula. Ini kita kata masalah. Sebab itu bila kita faham konsep rezeki itu dah dibahagikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita takkan ada rasa timbul nak dengki dengan orang lain. Nak dengki dengan sahabat kita, orang tu, dia dapat dia contohnya dia
sale dia naik. Kita tak ada rasa nak dengki ke tak. Alhamdulillah, tu rezeki dia. Rezeki kita ada, Allah Ta'ala dah tentukan. Nah, mungkin disebabkan Allah Ta'ala nak bagi kita kebaikan yang lebih, atau Allah nak gantikan apa yang kita tak dapat tu dengan sesuatu yang lebih berharga di akhirat kelak atas pahala kesabaran kita, ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala gantikan dengan perkara yang memudaratkan kita, Allah nak hilangkan daripada kemudaratan tersebut. Takut kalau kita ni dia kaya nanti akan sombong, akan bongkak, maka Allah tahan, Allah tak bagi lagi. Dan semua itu kita kata kita kena faham. Sebab itu balik pada kita kata seterusnya kita tengok dari sudut tak boleh kita berputus asa dengan rezeki. Kita tengok hari ni macam-macam kes. Bunuh diri kes, apa lagi merompak kes, perkara-perkara yang mungkar dilakukan kerana berputus asa. Kata sahabat Nabi, ataupun dikatakan hadis daripada Nabi SAW, la tay'asa min ar-rizqi ma tahtahazati ru'usakuma fa innal insan taliduhu ummuhu ahmara la qashra alayhi thumma yarzuquhu Allah. Baik, ini daripada Habbah ibn Khalid dan Sawa ibn Khalid al-Asadi. Sama ada dia mauquf ataupun sampai kepada Nabi SAW, tetapi ala kulli hal dia adalah athar, ataupun kita kata sama ada dia mauquf ataupun sampai kepada Nabi SAW dari sudut makna yang dinukilkan oleh sahabat Nabi. Dan kalau kita tengok Imam As-Suyuti nukilkan dalam Al-Jami' As-Saghir, kata Imam As-Suyuti sahih. Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Al-Amali Al-Mutlaqah kata sahih. Apa maknanya? La tay'asa minar rizki. Jangan kamu putus asa dengan rezeki. Sebab bila kita putus asa dengan rezeki, kita putus asa dengan takdir. Betul tak? Kita putus asa dengan rezeki, kita putus asa dengan takdir. Sedangkan kita tak tahu rezeki yang dah ditentukan Allah kepada kita. Dan Allah perintahkan kita untuk cari rezeki. Nabi SAW perintahkan kita untuk perbaiki cara kita mencari rezeki. Fa'ajmilu fi talab, kata Nabi SAW. Perbaikilah cara kamu mencari rezeki. Allah perintahkan kita supaya bertebaran di atas muka bumi ini untuk mencari rezeki. Allah tak kata, bila aku tetapkan rezeki, kamu tak payah cari. Kamu duduk dekat rumah, goyang kaki. Tak. Itu bukan orang Islam. Itu adalah orang yang Jabariyah. Bukan ahli sunnah. Maknanya, kena usaha. Kan? Allah Ta'ala suruh kita bertebaran di atas muka bumi, cari rezeki. Dan itu tak menafikan usaha untuk mencari rezeki. Kena cari rezeki. Bukan kita duduk hanya bergantung pada takdir. Bukan. Maknanya, keimanan kita kepada takdir tak menafikan usaha dan tawakal kita. Dia sama nak faham macam kita kata cucuk vaksin, ambil sebab. Sama macam dia adalah apa? Asbab, dia adalah kita kata usaha. Dan termasuk daripada makna tawakal itu adalah mengambil asbab, akhdul asbab. Dan antaranya akhdul asbab iaitulah apa? Kita mencari rezeki. Sebab itu bila Allah Ta'ala sebut dalam ayat wa fi sama'i rizqukum, ditafsirkan oleh ulama sebagai matari'ul hujan, Allah Ta'ala sebut sebab. Allah Ta'ala sebut sebab. Maksudnya Allah nak bagi tahu dekat kita, rezeki itu tak turun terus. Direct terus turun. Pam, datang. Pum, datang depan. Bukan. Kamu kena usaha. Kamu kena cari sebab. Sebab itu Nabi SAW suruh antaranya, buat baik. Maknanya buat baik itu maknanya usaha. Bila meniaga, amanah. Itu usaha. Jangan khianat. Cari yang halal. Silaturahim. Bila dah kaya, jangan lupa orang yang bawah. Jangan lupa adik-beradik kita.
Jangan lupa orang yang memerlukan, orang yang ada hak terhadap harta kita. Zakat. Baik. Kemudian, baik, kita nak tengok perkataan Khalid dan apa dia, Habbah bin Khalid atau Sawab bin Khalid Al-Asadi. Dia kata apa? Jangan kamu la tayasa minar rizqi. Jangan kamu berputus asa daripada rezeki. Kenapa kita sebut rezeki ni termasuk dalam qudratullah, takdir. Maksudnya ketetapan Allah. Sama macam Allah Ta'ala kata, la tayasu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Jangan. Sama juga macam kita, jangan putus asa dengan rezeki. Kalau dibuang kerja, jangan kita rasa macam, habislah dunia ni semua tak mau terima kita untuk ambil kita jadi bekerja. Tak. Jangan putus asa. Kalau ditendang oleh apa dia bos ataupun dibuang kerja, jangan kita anggap bahawa ini adalah habis teruslah. Habislah aku. Tak ada harapan. Jangan sesekali berputus asa. Baik. Sebab itu kenapa disebutkan ma tahtazat ru'usakuma. Fa innal insan taliduhu ummuhu la qishara alayh atau la qishara alayh thumma yarzuquhu Allah azza wa jalla. Kerana kita ni waktu kita lahir, kita keluar tu merah, tak ada bulu. Betul tak? Merah. Dan siapa yang bagi kita ada tumbuhnya bulu, tumbuhnya rambut? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lahir daripada keluar daripada perut ibu kita. Maknanya rezeki Allah Subhanahu wa taala tu Allah akan rezekikan. Allah tetapkan dah ada rezeki. Dan kita tak payah takut. Macam kita keluar daripada perut ibu kita, kita tahu kat mana. Allah Ta'ala ilhamkan kat mana kita nak menyusu. Kan? Automatically keluar dia akan pergi dekat ibu dia. Dia akan menyusu daripada ibunya. Macam tu. Perumpamaan nak bagi tahu. Rezeki kita. Baik. Kemudian, dalam riwayat Jabir bin Abdullah, yang ini terakhir, kita nak ambil daripada hadis Nabi SAW sebagai penutup. Kita nak tengok kalau ada soalan. Kalau ada soalan. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah. Demikian juga Ibn Majah dalam sunannya, Ibn Hibban. Dan ini lafaz Ibn Abi Asim. Daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, katanya Nabi SAW bersabda, Ya ayuhan nas, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu, fala tastabti'ur rizqa, khudhu ma halla wa da'u ma harrama. Baik. Baik, lafaz ni datang dengan wahai manusia, sesungguhnya salah seorang di kalangan kamu tidak akan mati sehinggalah disempurnakan rezekinya. Fala tastabti'ur rizqa. Jangan kamu merasa lambat ataupun kamu rasa lewat untuk dapat rezeki. Kamu rasa macam rezeki ni lambatlah nak sampai. La tastabti'u. Jangan rasa rezeki ni lambat. Maknanya jangan kamu berputus asa. Sebab tu kata Nabi, khudhu ma halla. Ambillah apa yang halal. Wada'u ma harrama. Dan tinggalkan apa yang haram. Nabi suruh usaha. Nabi tak suruh duduk saja. Cari yang halal. La tastabti'ur rizqa. Jangan kamu anggap rezeki ni tak ada, tak sampai ataupun lambat. Jangan. Itu saja. Kemudian dalam lafaz yang lain, la tastabti'ur rizqa fa innahu lan yamutal 'abdu hatta yablughahu akhiru rizqin huwa lah fa ajmilu fi talab akhdhil halal wa tarkil haram. Ini dalam riwayat Ibn Hibban, kata Syekh Syuaib Al-Arnaud, isnaduhu sahihun ala syarti Muslim. Sanadnya sahih menurut syarat Imam Muslim. Maknanya la tastabti'ur rizqa. Jangan kamu merasa lambat. Merasa rezeki ini tak datang-datang. Jangan. Maknanya jangan putus asa. Bila kita tak ada rezeki tu termasuk. Jangan cakap macam tu. Bukan tak ada rezeki. Kita tak tahu rezeki kita bila nak datang. Cepat atau lambat. Sebab tu jangan kita rasa lambat. La tastabti'u ar-rizqa.
la tastabti'u ar-rizqa. Sesungguhnya lan yamutal 'abdu, tidaklah seseorang hamba itu akan mati melainkan hatta yablughahu akhiru rizqin. Akhiru rizqin huwalah, sehinggalah akan sampai kepadanya akhir rezeki yang telah ditetapkan kepadanya, yang ditetapkan oleh Allah kepadanya. Fa ajmilu fit talab, maka perelokkanlah, perindahkanlah cara kamu mencari rezeki. Fit talab, ini cara kamu mencari rezeki. Ditafsirkan oleh ulama akhdhil halal wa tarkil haram, iaitu kamu hendaklah mengambil perkara yang halal, cari rezeki yang halal dan meninggalkan yang haram. Baik. Jadi itu antara riwayat yang kita boleh. Dalam lafaz yang lain Nabi SAW kata fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah. Apa maksud bertakwa kepada Allah? Belajar hukum haram dan halal. Belajar tentang halal dan haram dalam muamalah kita. Itu maksud fattaqullah. Maknanya kena menuntut ilmu lah. Nak cari rezeki ni, nak berniaga ke apa, kena menuntut ilmu dulu, kena belajar muamalat dulu. Jangan kita pakai hentam. Mesti kena fattaqullah, fa'ajmilu fit talab. Kena menuntut ilmu. Kena tahu tentang muamalah. Kena tahu tentang ketetapan syariat dalam muamalah kita. Mana yang halal, mana yang haram dan sebagainya. Dalam riwayat Ali bin Husain Zainul Abidin dengan lafaz yang berbeza ini athar. Tetapi ada sedikit kelemahan. Tapi kita nak tengok dia punya matan. Matannya sahih. Daripada Ali Zainul Abidin, ini tabi'in. Man an'ama Allahu alaihi bi ni'matin falyahmadillah. Sesiapa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya nikmat, maka hendaklah dia memuji Allah. So ni tips macam mana kita nak berhadapan dengan masalah kita hari ini, dikemukakan oleh salaf kita. Siapa yang Allah Ta'ala bagi nikmat, hendaklah dia memuji Allah, bersyukur. Wa man istabta'a ar-rizqa, sesiapa yang rezekinya lambat. Ni apa tips dia kalau kita rasa rezeki ni lambat. Ya betul, kadang-kadang contohnya gaji lambat masuk ke, contoh. Ataupun macam kes-kes yang macam dibuang kerja ke, itu termasuk istabta'a ar-rizqa. Kita rasa lambat. Apa nak kena buat? Ini apa nak kena buat? Nak kena maki orang ke? Nak kena maki bos kita ke? Nak kena demonstrasi ke? Tak. Itu bukan petunjuk salaf. Buat demonstrasi depan jalan ke? Di atas jalan raya ke? Bukan. Angkat bendera hitam ke? Bukan. Nak menggulingkan pemerintah ke? Bukan. Falyastaghfirillah, kata Ali Zainul Abidin. Hendaklah dia beristighfar kepada Allah. Man istabta'a rizqa, barang siapa yang rezeki itu dia rasa lewat ataupun dia rasa tertahan, falyastaghfirillah, hendaklah dia beristighfar. Wa man hazabahu amrun falyaqul la haula wala quwwata illa billah. Kalau sesiapa yang ada dalam masalah, hendaklah dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, menyandarkan kekuatan dan daya upayanya kepada Allah, memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara tips yang dikemukakan. Bila kita dapat nikmat, kita memuji Allah, bersyukur. Dan satu lagi perkara yang penting, iaitulah perkataan A'idh bin Amr. Man arada lahu syai'un min hadha rizqa. Ini satu lagi perkara yang penting. Barang siapa yang diberikan Allah sesuatu rezeki, diluaskan, dilapangkan kepada Allah, oleh Allah kepadanya rezeki. Min ghairi masalah, tanpa dia meminta-minta kepada manusia. Wala israf, dan tanpa dia kita kata melakukan perkara-perkara yang melampaui batas. Faliwassi' bihi. Dan dia telah dilapangkan. Dia dilapangkan rezekinya. Barang siapa yang telah dilapangkan rezekinya. Fa in kana anhu ghaniyan faliwajjihhu ila man huwa ahwaju ilaihi min. Sesiapa yang cukup dengan rezeki yang Allah dah bagi, dia ada lebih lah, maknanya kalau orang yang dia dah Allah Ta'ala bagi rezeki dan dia ada lebihan, Allah luahkan baginya rezeki, maksudnya dia kaya lah. Fa in kana anhu ghaniyan, dia tak berhajat lagi. Faliwajjihu ila man huwa ahwaju ilaihi minhu, maka hendaklah dia
menyampaikan harta yang lebih itu kepada orang yang lebih berhajat kan kepadanya. Asar hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Begitulah juga Ibnu Abi Syaibah. Dengan sanad yang sahih. Siapa yang man arada lahu syai'un min hadha rizq min ghairi mas'alah wala israf faliwassi' bihi fa in kana anhu ghaniyan faliwajjihhu ila man huwa ahwaju ilaihi minhu. Maknanya kalau kita ada lebih, orang yang kaya, orang yang mewah, yang cukuplah dia ada lebih, maka hendaklah dia memberikan, menyampaikan, menyalurkan lebihan harta bendanya itu kepada orang yang lebih berhajat. Dan ini sangat praktikal lah pada zaman sekarang. Dalam keadaan situasi pandemik ini, kita kena usahakan untuk melimpahkan apa rezeki yang Allah Ta'ala dah bagi yang lebih untuk kita ni, kita limpahkan kepada orang lain dengan memberi bantuan. Memberi bantuan kepada orang lain. Baik. Kemudian, disebutkan lagi berkenaan dengan kita kata yang terakhir, kita nak sentuh tentang konsep apa dia kita kata kekayaan. Kekayaan ni bukanlah pada harta benda semata-mata. Satu kata Nabi, laisal ghina innal ghina laisa an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Baik, sesungguhnya kaya itu bukanlah dengan banyaknya harta benda, tetapi kaya itu adalah kaya jiwa. Wa inna Allah azza wa jalla yu'ti 'abdahu ma kataba lahu min rizqi. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada hamba-Nya apa yang telah ditulis kepadanya berupa rezeki. Allah dah tulis, fa'ajmilu fit talab. Maka hendaklah kamu memperelokkan, memperindahkan, memperbaiki cara kamu mencari rezeki. Khudhu ma halla wa da'u ma hurrima. Ambillah apa yang halal dan tinggalkan apa yang haram. Baik, jadi ana rasa dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, asar-asar para sahabat itu dapat sedikit sebanyak dapat menjelaskan kepada kita tentang makna ayat wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan secara ringkasnya kita boleh dapat beberapa faedah yang dapat memberi panduan kepada kita semua untuk memahami tentang konsep rezeki yang kita perlu faham dan yang banyak juga disalahfahami dalam masyarakat, terutamanya apabila masyarakat kita hari ini lebih berkiblatkan golongan kufar, sistem kapitalis, lebih berkiblatkan pada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, dan itulah tanggungjawab kita adalah kita sebagai seorang Muslim perlu kita menyampaikan risalah yang terkandung di dalam Al-Quran, yang terkandung di dalam sunnah Nabi, dan terkandung di dalam perkataan para sahabat dan juga praktikal yang dilakukan oleh salafus salih. Dan itulah yang sebenarnya yang akan memberi penyelesaian, solusi pada masalah masyarakat kita, khususnya berkenaan dengan rezeki. Banyaklah perkara-perkara yang kita perlu lihat dan kita perlu memperbetulkan dalam masyarakat. Contohnya alasan apa kita kata untuk tidak berusaha dengan lebih ataupun tidak berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana ini semua dunia kan. Itu pun satu juga salah faham. Jadi Nabi SAW tak larang kita untuk menjadi kaya, tak larang kita untuk memakai pakaian yang cantik, tak larang kita untuk memakai kasut ataupun pakaian yang mahal ataupun kenderaan yang mewah. Tak pernah dihalang dalam Islam. Cuma yang penting sekali adalah kita faham konsep rezeki dan kita faham apa yang disebutkan oleh golongan salafus salih tadi, iaitulah diumpamakan oleh sebahagian ulama, dunia ini kita kena faham dia bukan kita letak dalam hati tetapi kita pegang dengan tangan semata. Kita hanya pegang dengan tangan, digenggam dengan tangan tetapi tidak digenggam dalam hati. Kerana kita dah sebut tadi, Allah Ta'ala umpamakan dunia ini hanyalah mata'. Dan Nabi SAW dalam hadis yang sangat banyak mengumpamakan kepada kita, dunia ini seperti bangkai anak kambing yang tak semua orang nak. Perkara yang diumpamakan oleh Nabi SAW lagi, dunia ini seperti bahan buangan yang kita buang hari-hari, najis,
diumpamakan seperti najis. Nabi SAW umpamakan dunia ni macam najis. Maksudnya bila kita, contoh macam kita makan, kemudian dia akan jadi najis. Maksudnya dia takkan kekal. Kan makanan tu kita hias macam-macam, kita buat kek tu ada bunga ni, ada macam-macam. Orang buat kek bertingkat-tingkat, tapi adakah benda tu akan kekal? Dia akan masuk ke dalam perut dan akan menjadi najis. Najis yang tak ada semua orang nak. Baik, jadi itu antara perkara yang perlu kita faham, dan banyak lagi lah salah faham. Antaranya lagi adalah yang kita lihat dalam masyarakat kita, iaitulah terlampau mengejar keuntungan dunia dan melupakan tentang keuntungan di akhirat. Antaranya yang banyaklah yang kita tengok, antaranya menyalahgunakan kita kata kepercayaan, pengkhianatan, ataupun menyalahgunakan apa kita kata kepercayaan masyarakat. Ini juga banyak berlaku, penyelewengan dan mengambil kesempatan. Banyak lagi isu-isu berkenaan dengan rezeki ni yang boleh dikembangkanlah pada tajuk-tajuk yang lebih spesifik lah. Contohnya macam kita tengok hari ni, bila isu berkenaan dengan angkat bendera putih kan, ada orang yang ambil kesempatan, dia meminta-minta, dia dah cukup tapi dia minta-minta. Dia ambil tu bahagian orang lain, sehingga orang lain yang lebih memerlukan tak dapat. Ini juga perlu ditekankan dan perlu diberi nasihat lah. Dan juga demikian juga orang-orang yang menyebutkan diri dengan mengutip dana, yang mana hilang rasa amanah dan hilang tanggungjawab mereka. Mereka bermewah-mewah dengan kutipan dana itu, dan mereka mengambil apa yang bukan hak mereka, dan ini semua masuk dalam perkara yang dilarang dalam syariat, termasuk dalam makan harta benda manusia dengan cara yang batil. Dan itu juga perlu kita faham. Dalam maksudnya dia balik pada apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Khudhu ma halal, ambil yang halal, wada'u ma hurrima, dan tinggalkan apa yang diharamkan. Sebab itu kita sebut tadi fattaqullah, bertakwa kepada Allah tadi, maknanya kena tahu apa yang halal dan apa yang haram. Dan kita tengok hari ini masyarakat kita, ada sebahagian di kalangan masyarakat kita ini masih lagi dalam isu berkenaan dengan halal dan haram ini, masih lagi keliru. Mereka melihat kononnya haram ini semata-mata perkara yang mereka namakan seperti yang nampak sahaja. Mereka membataskan yang haram ini hanyalah tak boleh makan khinzir, tetapi mereka tak nampak bahawasanya rasuah juga adalah benda yang haram. Menyelewengkan harta benda manusia, makan harta benda manusia dengan cara batil juga perkara yang haram. Mereka tak nampak, mereka hanya membataskan. Demikian jugalah sikap kita dengan kita kata dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan berupa disempitkan rezeki dan sebagainya ini, yang tidak ada dalam syariat kita ini mengarahkan supaya kita melakukan pemberontakan ataupun kita menyalahkan orang lain. Tidak. Yang ada hanyalah perintah supaya kita beristighfar. Beristighfar. Kerana apa? Kita dah sebut tadi, rezeki kita ini bergantung dengan amalan kita. Maknanya dia memang bergantung dengan amalan. So kita tak boleh nak kona-kona, dah memang bergantung dengan amalan kita. Amalan kebaikan yang kita buat. Sebagaimana yang kita sebutkan asar-asar daripada para sahabat Nabi. Baik. Jadi saya rasa cukup setakat itu, dan kalau tak ada soalan, ada soalan ke? Baik, kalau tak ada soalan, baik, kita tangguhkan majlis kita ini dengan tasbih kafarah. Baik, alhamdulillah. Baik. Jadi semua faham Barakallahu fikum. Jadi saya ucapkan jazakumullah khairah pada semua yang mendengar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita sampaikan, memberikan manfaat atas apa yang kita ucapkan, menjadikan apa yang kita sampaikan ini sebagai hujah yang akan membela kita di akhirat kelak, dan bukan hujah yang akan mendakwa kita di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.